Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi hari ni bermulanya aku kata permulaan countdown sebanyak dalam masa 8 hari ataupun 10 hari. So macam mana tahu dalam masa 8 ke 10 hari ni Zul akan ada di depan PC Zul. Zul ini Zul berada di guna camping. So Zul naik Gunung Tahan. So ini dalam masa 10 hari ni Zul dah preparekan video khas untuk anda di mana setiap hari pagi Zul akan buatkan, Zul ajarkan anda secara teknikal nasi. Zul akan ambil masa, at least dalam masa Zul akan cuba masih dalam 15 minit. So Zul akan ambil masa dalam masa 15 minit. Zul akan terangkan untuk anda sedikit technical analysis dan kita akan belajar sedikit-sedikit day by day selama dalam masa especially dalam minimum 8 hari, maksimum ke 10 hari sampailah Zul balik keluar dari hutan dan kita akan buat balik review seperti biasa. So, tanpa buang masa lagi, untuk sesi pagi ini Zul akan terangkan ke anda kalau anda nak belajar secara teknikal, kita akan cara basic. Yang pertama kali anda perlu tahu trendline ataupun kita nak panggil support, boleh support dan resistance. So, kenapa penting support dan resistance ni? Itulah amat penting. Yang pertama kalau teknikal, itu adalah kata analysis yang pertama wajib kita tahu dan terpenting dalam kata menjadi seorang technical analysis. So, pertama hari Zul akan ajarkan kata support and resistance. Ada berapa jenis support resistance. Normally kita ada horizontal dan kita ada kata trendline punya support dan resistance. So nanti Zul akan tunjukkan. So let's go. Tanpa buang masa lagi, kita akan pergi ke chart kita. So ini adalah chart aku kata BTC USDT di KuCoin. So pakai chart ni sebab aku pakai yang KuCoin ni sebab apa Zul nak free fair. Zul kan lukis. So tu boleh aku kata buat kat anda secara kalau anda buka chart hari ni kosong dan apa yang anda perlu buat. So pertama kali anda perlu tahu dulu ilmu mengenai teknik atau macam mana nak tengok support dan resistance. So yang pertama kita akan tengok support resistance secara horizontal. So ini kita tengok horizontal lah, kita akan ambil kita punya tool iaitu horizontal line. Siapa tak tahu horizontal line kat mana, anda boleh pergi dekat sini iaitu bawah trend line ni dan anda tarik kat sini tentukan ada bawah ni ada kuarter star kita ni, kemudian ada ni yang bawah trend line, ada tarik horizontal. So horizontal ada bawah ni ada horizontal ray, horizontal line. Ambil horizontal line, mark saja, starkan dia saja, dia akan terus aku kata automatic berada dalam depan kita punya chart ni di kawasan atas ni. So itulah aku kata short key untuk anda monitor. So kita ambil first horizontal yang pertama, kita tengok harga tertinggi berapa. So kita tahu harga tertinggi adalah di kawasan ni. So ingat ini adalah daily chart. Tuan terangkan untuk anda untuk secara untuk anda belajar yang senang, tapi untuk aku kata confirmation anda boleh di 4 hours. Contoh tu letak kat sini iaitu di daily harga tertinggi ikutkan nilai 69.1. Adakah tepat? Kita akan pergi ke 4 hours, kita akan check balik. Boleh kata kita ambil 4 hours tu legit atau tidak. So untuk betul-betul tu anda boleh tengok di 4 hours, zoom out, zoom in ke 4 hours dan tengok tak tepat mana pun. Kalau ikutkan daily dia tak touch sangat. So ini kita sedikit dropping. Bergantung pada anda, ada yang tengah shadow boleh, ada yang ambil body. So terpulang pada anda. Bagi Zul ambil dua-dua. Zul akan ambil aku kata shadow di 4 hours Zul ambil, shadow di daily Zul tak ambil. Kecuali close dan confirmation itu Zul akan ambil body. So itu next kelas nanti Zul akan ajarkan. So hari ni untuk hari ni kita akan fokus trend line. So kita ada trend line. So macam biasa Zul akan drawkan warna orange. Begini. So now inilah kita punya current. So ini bahasa apa? Di atas height kita ini adalah resistance. So resistance macam biasa kita akan tukarkan kepada warna purple. So anda boleh pilih color sebarang anda yang nak. So next kita akan cari support. Ke manakah support kita? Berdasarkan yang ni, support kita ikutkan harga yang paling bawah. So ikutkan di Bitcoin harga paling bawah yang ini. So ini adalah support kita. So meaning ini adalah last support. So last support walaupun itu aku kata tengok chart ni adalah nilai support tu. Kalau ikutkan Bitcoin lah support adalah lagi lower lah. Tapi berdasarkan chart ni kita akan tengok cara nak belajar je. Sebenarnya kita tahu kita horizontal. Sekarang support dan resistance kat mana? Kadang kita dah ada resistance kita di kawasan berapa? Kalau ikutkan nanti tu akan clear sikit. Okay, resistance kita berada di kawasan 68k dan juga kita punya support berada 3.6k. So secara meringkas anda dah tahu mana support, mana resistance. So ini yang lebih major. So now kita nak tengok lagi lebih detail. So support apa yang lagi kita nak tengok? Kita tengok last height, last low. So last low kita mana? Last low kita berada di kawasan ni. So untuk cari support ni macam mana nak guna support yang aku kata anda nak horizontal. Kalau anda boleh ambil macam ni, anda boleh ambil yang macam ni ataupun anda ambil lagi contoh ambil control
Kita akan ambil control add, anda ambil lagi, letak kat sini. So mana-mana boleh, tapi yang mana aku kata legit yang kita boleh ambil. Bukan semua point anda boleh ambil. Sebab apa? Semua point tu boleh tak, cuma tahu iaitu minor ataupun major. So next kita kena tengok macam mana. Untuk first kali kita boleh guna indicator kita iaitu indicator Fibonacci. So gunakan Fibonacci, swing low to swing high, kita akan dapat ni. So now secara teknikal ataupun secara Fibonacci anda dah dapat pun kita punya support dan resistance. Kita boleh letak contoh kat sini. Inilah kita nak kata current, kita punya trend line yang horizontal. Anda boleh monitor, letakkan dalam market menggunakan Fibonacci kat sini. So antara Fibonacci ni kita tahu dah mana point-point penting dia. So ni akan remark. So currently price berada di mana? Price berada di kawasan 22k. So ini above atas 20k semuanya adalah resistance. So inilah kita punya resistance berdasarkan Fibonacci. So anda boleh cross check untuk anda yang adakah legit dan legit. Nanti tu akan tunjukkan expected beberapa point adalah legit. Contoh kat ni, ini support, tu berada atas resistance. Kod 28 legit, expected round 29 kita ada massive point kawasan ni. 35, 36 ada massive pun juga, breakout ni atas. 43 pun sama, ada massive kat sini, ada massive pergerakan reaction. Untuk di 53 tu ada pun, kita ada point ini dan point ni. So tengok, menggunakan Fibonacci kita boleh kata buat satu trend line yang valid untuk kita monitor. Sedikit aku kata trend line yang valid lah untuk kita pakai. So inilah current support dan resistance secara horizontal. So inilah aku kata sedikit kata first ilmu untuk anda belajar untuk ni adalah kata trend line ataupun support resistance menggunakan horizontal punya kata setup. So inilah support resistance yang anda perlu tahu untuk permulaan. So next, apa lagi kita support resistance? Support resistance ada juga melalui trend line. Apa trend line? So nanti Zul akan tunjukkan, nanti Zul akan buat next. So apakah support dan resistance yang kita boleh belajar? Kat ni nanti Zul akan delete kan. Okey, kalau anda delete kan beberapa chart ini. Kita akan delete balik ni, kita nak clear balik. So tekan je. Okey, delete kat sini. Delete for drawing. So now kita dah kosong. So tadi dah dapat support dan resistance kita. Now support dan resistance macam mana lagi yang kita boleh buat? Iaitu menggunakan trend line. So contoh trend line apa kita tengok adalah first kita akan cari last high. Kita tengok ambil trend line yang ni, last high ini dan last low. So yang ni. So ini kita akan draw satu. So meaning ini bermakna price berada di bawah trend line. Bermakna ini trend line adalah berfungsi sebagai kita punya resistance. Kalau trend line itu berada di atas, price berada di atas, contohnya kita tengok. Kalau ikutkan yang ini, kita ambil satu trend line daripada low ini ke low ini. So ini adalah support. So normally ini trend line ini adalah trend line yang berfungsi sebagai resistance. Dan trend line ini berfungsi sebagai support. So anda nampak macam mana pergerakan ni. So ini kita boleh monitor pergerakan kita di manakah support resistance menggunakan horizontal dan juga trend line. So itu adalah benda penting yang perlu anda tahu macam mana nak kata tengok market ataupun buat first analysis. Tengok apakah downtrend. Kalau ikutkan price ni kita tahu price kita berada dalam resistance, berada dalam downtrend. Tapi long term kita still lagi melakukan peningkatan. So itulah aku kata simple ataupun basic nak tengok trend line. So ingat, first kali kita dapat trend line ni, so adakah trend line ni valid? So untuk buat trend line ni valid atau tidak, nanti Zul akan ajarkan di next class. Di besok hari Zul akan ajarkan macam mana kita nak tengok trend line ini valid ataupun tidak. Yang itu anda perlu tunggu untuk pagi besok punya aku kata review. Tu akan terangkan anda macam mana nak cari aku kata sama ada horizontal ataupun trend line support resistance ni valid untuk kita pakai. Sebab apa? Kalau ikutkan sini, kalau kita nak draw betul-betul, banyak je yang kita boleh draw. Contoh kita akan draw sebelum ni, kita ada yang ni. Kalau kita draw, alright, yang ini breakout naik. Kalau kita nak draw lagi, boleh lagi ni kali ni kita draw. So meaning kalau kita draw ni memang banyak. So mana satu yang kita nak follow? So kita tak tahu yang mana satu follow yang legit. So kalau ada breakout pun contoh kita follow yang ni sebelum ni. Kalau kita follow trend line ni, breakout yes ada naik tapi tak naik tinggi pun terus drop balik. So kita nak tengok satu trend line yang valid di mana kita breakout saja dan price tu terus tak pandang belakang terus naik. Contoh kita nak tengok trend line yang seperti ni. Kita nak tengok trend line ni, swing high ni to swing low, break saja trend line ni. Kita nak tengok inilah major trend line, iaitu consider ini resistance. Kita tukar kepada color purple.
Kemudian kita tengok price itu terus melakukan kenaikan. So massive pump selepas breakout trendline. So inilah major trendline. Yang kecil-kecil ini adalah minor trendline yang kita boleh monitor untuk short term. So besok tu akan ajarkan tu. So hari ni kita tambung lagi untuk ke trendline. Apakah lagi trendline yang anda boleh tengok? So anda boleh tengok trendline untuk short term dan long term. Kenapa short term dan long term? Nanti tu akan aku terima balik semua ni. So ada satu lagi trendline yang anda boleh kita panggil trendline untuk aku kata support dan resistance juga, yang aku kata kita tengok indicator sebagai long term. Contoh kita tengok trendline juga penting sebenarnya. Yang ini kita boleh tengok untuk price prediction, ataupun kalau macam Bitcoin kita still lagi terus melakukan peningkatan. So meaning ini kita nampak menggunakan support dan resistance ni ataupun kategori trendline ni, kita boleh tengok price itu prediction untuk long term punya price target. Contoh kita nampak ini swing low ini, swing high ini, last higher high. So higher high 2017 dan higher high 2001 ataupun yang ni kita ada yang ni, kita boleh letakkan consider macam ni. So ni kita nampak ini adalah kita punya trajectory trendline yang kita boleh panggil sebagai kita punya resistance. So inilah resistance sebab apa? Price berada di bawah trendline. So meaning ini kita panggil resistance long term, iaitu kita akan tengok aku kata kita boleh pakai yang ni, iaitu kalau ikutkan contoh kalau kita ada next bulan swing high to swing low price breakout ni, meaning kita akan nampak given time bila price naik balik, anda beware dengan trendline ini. Sebab saja touch trendline kawasan ni mungkin satu dia drop balik, bukan naik balik lagi dan drop. So make sure, meaning kita akan nampak ini adalah kita punya trendline penting, di mana sebenarnya price tu quarter touch saja, meaning kita nampak price itu akan mula dropping dengan drastic. So itulah kuartal untuk pagi ni yang tu nak ajarkan untuk anda sedikit. So tak sampai 15 minit, dalam masa 10 minit saja tu ada anda. So kemudian nanti kita tambungkan sikit, kemudian kita inilah kuartal trendline resistance. So ada satu lagi trendline support. Macam mana kita nak tengok trendline support kita? Okay, next kita nak tengok macam mana kalau kita dah dapat ini long term punya resistance, macam mana kita tengok long term punya support pula. Sama juga pergerakan tu kalau kita tengok sebelum ni, last kita tengok jadi kita nampak yang tu draw tadi, inilah kita mungkin nampak juga pergerakan ni. So ini breakout ni adalah long term. So macam mana kita nak guna aku kata pergerakan ni? Pergerakan ni kita akan tengok aku kata boleh align, gunakan yang kata nanti dua kanjai ni, sebenarnya dua kanjai dulu kita boleh guna yang ini sebagai aku kata indicator untuk yang lain bawah juga. Contoh kita ambil yang ni, kemudian kita copy, kemudian kita paste tu, dengan menggunakan degrees yang sama kita akan tarik ni draw ke bawah. Contoh kita ambil last high, last low ni adalah higher high, last higher low. So ini kita nampak yang ni pergerakan ni, kita letak saja kawasan tu. Ingat poin yang penting ni 1 dan 2. So ini kita tengok apa yang berlaku kat sini. Dia letak saja tanpa ada pergerakan ni, kita tengok price itu sedang melakukan kenaikan dan kita tengok ada reaction di kawasan ini. Tengok ada satu kawasan ni reaction dan reaction. So meaning secara teknikal untuk long term ini adalah kita panggil trendline resistance sebagai long term. Untuk kata price melakukan kenaikan ke atas, kita boleh aku kata remark ini adalah kan ada position yang akan melakukan aku kata pergerakan aku kata reaction dengan kawasan tu. Sama juga di kawasan support kita boleh draw, iaitu contoh akan draw balik yang ni. Contoh kita akan ambil yang sama juga trendline daripada atas ini ke bawah ini. So kita akan tukar kepada support. Kemudian kita tengok price ini sama juga, kita copy, kita paste. Tu ini kita akan letak juga kawasan ni. Apa yang berlaku, kita akan nampak ada reaction. Tu contoh last low ini kita nampak ada reaction kawasan ni. Kalau ikutkan ni degree sama, kita tengok macam mana price sampai breakout sampai ni berlaku aku kata reaction naik, reaction kawasan ni breakout ke bawah. So support itu kita boleh pakai sebagai long term punya support. Contoh kat sini pun kita boleh draw, kita copy lagi. Kita copy dan kita paste lagi dan kita boleh letak di atas height paling tinggi. So give and time, in future kita akan nampak pergerakan naik itu akan ada reaction dengan pergerakan ini. So itulah caranya 3 support dan resistance yang boleh anda monitor secara horizontal. Support untuk kata trendline dan juga support resistance kita tengok untuk long term run. So inilah kita panggil support resistance long rentan, hanya long term run. Long term run dengan satu saja draw kita akan boleh guna. Kita tak perlu draw dah, kita hanya copy paste dan kita letak sebagai poin-poin yang penting. Macam mana dapat poin-poin penting ni nanti Zul akan ajarkan kemudian hari. So itu saja untuk kelas pagi ni untuk cara trendline. So hope you like, subscribe
dan sekiranya bermanfaat anda share kepada rakan-rakan anda lain. Dan malam ini Zul akan buat juga, tapi malam ini kita tak akan belajar teknikal, malam ini kita belajar fundamental. Zul akan terangkan anda secara kita akan belajar ekonomi, kita akan GDP, inflation, recession, apa yang perlu anda tahu untuk build up punya anda mind untuk menjadi seorang investor. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, jumpa anda malam nanti. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.